Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, khususnya para pemimpin negara, wakil rakyat dan adun. Saya menyuruh kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita kasihi dan seluruh pemimpin kerajaan dan pembangkang dan mereka yang telah memenangi Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-15 dan Pilihan Raya Negeri Sarawak yang ke-12. Dan seluruh wakil rakyat di Malaysia, saya mohon merayu kepada anda semua. Kita mintalah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengeluarkan arahan kepada jemaah menteri dan juga menteri kabinet, seterusnya wakil rakyat di peringkat federal government, state government melibatkan ketua menteri dan menteri besar. Jadi keluarkanlah arahan ketua menteri dan menteri besar, seterusnya local government, majlis perbandaran, agensi frontliner untuk 2 minggu ini turun padang, fokus wakil rakyat buat kerja rakyat. Dia begini, kalau kami sebagai rakyat mahu membantu rakyat, memanglah selama ni pun rakyat membantu rakyat tu biasa. Tetapi sekarang ni wakil rakyat, kita pilih wakil rakyat ni, tuan-tuan dibayar gaji, dibayar allowance, diberikan pengiktirafan pingat, pangkat Datuk Tan Sri, masa penganugerahan pingat merayu-rayu dengan Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu termasuk TYT. Jadi sekarang ni bila rakyat ada masalah, semua perhimpunan tu tangguhkan. Perhimpunan ditangguhkan, perjumpaan ditangguhkan. Saya dah banyak kali saya ulang perkara ni. Dan inisiatif saya pada pagi ini adalah untuk memberikan peringatan mesra kepada pemimpin. Dan saya lihat, alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, walaupun beliau tidaklah dan juga jentera-jentera khususnya kebanyakan negeri kita melihat wakil rakyat kerajaan atau pembangkang agak lambat. Selepas Tuanku Sultan yang Tan Agong kita turun padang di beberapa kawasan banjir, barulah pemimpin-pemimpin ini diberi tekanan oleh rakyat dan teguran. Singgirkan netizen, tuan-tuan boleh lihat bagaimana TikTok, bagaimana Facebook, bagaimana Instagram digunakan oleh rakyat menyuarakan mereka sangat-sangat duka cita. Dan mereka menarik perhatian pemimpin dan memberi teguran serius kepada pemimpin dan wakil rakyat. Dan mereka menyatakan bahawa kalau masa pilihan raya, waktu pilihan raya, kempen, bukan main lagi, turun padang membantu, menghantar beras, susu, reda banjir di Melaka. Kita lihat, saya bukan melihat Melaka saja. Ini saya bagi contoh Melaka sebab masa election di Melaka dan Sarawak. Tapi seluruh Malaysia isu ini, wakil rakyat, tuan-tuan dibayar gaji, tuan-tuan diberi amanah, mandat oleh rakyat. Tolonglah, kalau saya dah jadi wakil rakyat, saya jadi adun ahli parlimen, saya tahu saya nak buat apa. Lagi satu, tolong jaga sensitiviti daripada Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri. Jangan libatkan ahli keluarga, anak dan sebagainya untuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan penasihat-penasihat yang dilantik ini, saya cadangkan lantiklah penasihat-penasihat public relation officers yang pakar di kalangan scholars, professors ataupun di universiti awam. Di universiti awam ramai mereka yang pakar dalam bidang komunikasi perhubungan awam. Cari pakar-pakar, jangan cari scholars, professor yang tidak ada pengalaman berkaitan dengan disebutnya public relation ni. Kena cari PR practitioner, ataupun PR professionals, public relation professional, pegawai perhubungan awam ni mereka yang ada degree in communication, bukan multimedia ke broadcast, bukan. Ini yang PR. Jadi PM dan ramai juga menteri, jemaah menteri ni semua, ketua menteri, menteri besar melantik. Ada setengahnya melantik yang berbayar, penasihat-penasihat berbayar. Tapi saya tidak lihat keberkesanan sebab netizen, orang awam, mereka menghidu, mereka melihat tahap keberkesanan kepimpinan, tahap keberkesanan membuat decision making, membuat keputusan, kecekapan, mengambil tindakan urgent, immediate, menyantuni rakyat, perlu turun padang seperti Sultan dan Agong. Kenapa Agong kita lebih mulia? Kenapa Agong kita, raja-raja kita lebih bijak? Kenapa Agong kita, raja-raja Melayu lebih menyantuni rakyat? Kenapa Sultanah kita turun padang bersama polis?
Mengapa kerabat-kerabat diraja kita mengarahkan pemimpin sila turun padang segera? Ini masalah. Ini saya kata pemimpin jangan berpura-pura kadang-kadang. Kadang-kadang apabila diseru, didesak, diarahkan baru nak buat kerja. Jadi bagi saya sebagai Presiden NGO, tuan-tuan tanya saya siapa yang kenal saya, kebanyakannya pemimpin-pemimpin kerajaan pusat dan kerajaan negeri dia kenal. Tuan-tuan kenal tak kenal itu terpulang pada tuan-tuan. Tapi saya seorang aktivis, Presiden NGO yang memberikan saranan pandangan, membuka jalan. Saya bukan wakil rakyat tuan-tuan. Kalau saya adun dan ahli parlimen, sudah pastilah saya akan buat yang terbaik. Saya belum ada ruang dan peluang untuk itu. Tapi kalau satu hari dipanjangkan umur, saya ada ruang dan peluang, tuan-tuan tengoklah KPI saya. Saya bukan mempertikaikan sesiapa, tapi itulah saya pesan. Sekarang ini saya hanya boleh memberikan pandangan, teguran dan memberikan peringatan. What is the do and don't? What is the do and don'ts? Apa yang sepatutnya dilakukan oleh wakil rakyat? Saya telah berjuang daripada tahun 1994 sehingga 2021 melalui NGO dan melalui kapasiti sebagai rakyat. Baik tuan-tuan dan puan, saya doakan terbaik. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, jemaah menteri, menteri kabinet, kepada pembangkang, ketua pembangkang dan wakil-wakil rakyat, adun dan ahli parlimen. Dan saya tidak lupa Tuanku Sultan Yang Bertuan Agong. Yang paling saya kasih adalah rakyat Malaysia. Di kalangan Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Pertengah Asli. Terima kasih, tahniah sabash kepada rakyat. Rakyat membantu rakyat. Sangat sedih apabila duduk atas bumbung, ramai-ramai menunggu bantuan. Tak pernah saya terfikir tuan-tuan, macam mana orang itu kalau nak buang air kecil, buang air besar, sakit. Dan mereka yang duduk atas bumbung ini, macam mana perkara ini boleh berlaku di Malaysia? Dan amaran, saya nak tanya Prime Minister of Malaysia, golongan profesional, kita ada scholars, professors, think tank, pakar-pakar dalam bidang kaji cuaca. Apa sudah jadi? Walaupun mungkin ada hujah dan dalil, saya tidak faham kenapa perkara ini tidak diberikan amaran lebih awal. Sepatutnya amaran lebih awal ni akan menyebabkan khususnya di Lembah Kelang, masyarakat ataupun rakyat negeri Selangor, mereka dapat bersiap siaga, dapat alihkan kenderaan, dapat bawa barang-barang ataupun aset, apa saja perkara yang penting dipindahkan segera. Malaysia apa sudah jadi dengan teknologi kita? Mana pakar-pakar kita ini? Apa penasihat-penasihat pakar-pakar Perdana Menteri berbayar yang mereka lakukan? Mana pakar-pakar di kalangan scholars, professors yang think tank dalam bidang-bidang kaji cuaca? Saintis Malaysia macam mana? Jadi janganlah kita kata kita pandai arif dalam kaji cuaca, dalam pakar-pakar alam semula jadi, ataupun pakar-pakar dalam bidang expert dalam bidang tertentu, various niche, tetapi kita gagal untuk mendidik rakyat, ataupun kita gagal untuk memberikan amaran lebih awal, seminggu lebih awal. Jadi saya melihat bagaimana rosaknya kenderaan, rumah yang hancur, hilang tinggal tangga. Ini semua masalah tuan-tuan. Kalau bukan wakil rakyat buat kerja, bukan pakar-pakar, profesors yang pakar dalam bidang memberikan, ketua-ketua jabatan dalam agensi-agensi memberikan amaran lebih awal, kita punya gerakan-gerakan PGA dan frontliner standby siap siaga seminggu lebih awal sebelum musibah. Saya yakin perkara-perkara ini dapat kita tangani dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan, adun dan ahli parlimen kita perlu latihan yang banyak. Wakil-wakil rakyat Malaysia perlu latihan yang banyak. Tuan-tuan setuju tak setuju dengan saya, itulah hakikatnya. Tuan-tuan duduk bina legasi bertahun-tahun. Apa yang tuan-tuan belajar saya tidak tahu, tetapi musibah tetap berlaku. Kerana perkara ini tidak boleh dijawab dengan satu musibah yang tidak boleh dijangka. Jadi apa guna saintis kita? Apa guna profesor think tank pakar dalam bidang itu? Ya, yang kita lantik mereka sebagai profesor think tank, kita lantik, beri mereka pengiktirafan, kita naikkan pangkat mereka, kita berikan gaji jusa A, jusa B, jusa C. Tapi pakar-pakar bidang ini, kenapa mereka gagal? Apa weightage mereka? Apa kualiti mereka? Jadi Perdana Menteri perlu melihat perkara ini.
JPA, KSN perlu lihat perkara ini, di mana pakar-pakar ketua jabatan mereka-mereka. Saya puji beberapa ketua jabatan, beberapa Top Gun, CEO dalam institusi pengajian tinggi, KPT saya puji, dan beberapa universiti awam saya puji, yang menjadikan bilik gerakan mereka adalah dewan-dewan di universiti berkaitan. Dan beberapa universiti ini saya melihat sangat bagus, sangat lestari, menyantuni, memberikan cuti kepada mangsa-mangsa dan warga dan pelajar-pelajar mereka. Tahniah dan terima kasih kepada Vice Chancellor di universiti tempatan. Kalau ada pun swasta, saya ucapkan tahniah, termasuk kepada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Tahniah dan terima kasih. Dan semua pihak yang terlibat, termasuk kerajaan dan pembangkang wakil rakyat. Tapi teguran saya ini terimalah secara positif, kerana saya bercakap untuk membetulkan paradigm cara berfikir. Kalau semua pihak berganding bahu melakukan yang terbaik, saya akan percaya isu berkaitan dengan malapetaka ini dapat ditangani dengan baik. Sebab Malaysia ni kita perlu first class mentality, bukan third class. Bila rakyat tegur, memberi pandangan, terima dengan positif. Jadi bagi saya, itu saja saya nak sampaikan. 2 minggu ini fokus kepada bencana alam, turun padang, hentikan segala perhimpunan perjumpaan, majlis-majlis. Fokus kepada gerakan membantu rakyat dalam keadaan yang kita anggap sebagai agak mencabar, situasinya memberatkan. Dan mereka yang terkesan, saya sendiri tidur 6 jam dalam kenderaan, putus nak sampai ke rumah saya di area Negeri Sembilan, ya. Hujan lebat, nak ke kiri, nak ke kanan, nak masuk ke taman rumah, banjir. Dan saya tidur di Petronas. Selepas pukul 3, saya harap banjir surut, laluan jalan darat tidak putus, tetapi tidak lagi dahsyat. Saya melihat bagaimana air naik, dan saya ucapkan terima kasih kepada Polis Diraja Malaysia, PDRM, Yang Amat Muhammad Datuk Seri Inspektor Jeneral Polis Tan Sri Akri Sani Abdullah Sani. Tahniah kepada PDRM. Tahniah PDRM, polis dan masyarakat berpisah tiada. Sebab saya melihat memang polis buat kerja. Saya nak beritahu, saya tidak ada kepentingan dengan Polis Diraja Malaysia, tetapi saya melihat, saya nak beritahu daripada Melaka sampailah saya berada di Negeri Sembilan, saya melihat Polis Diraja Malaysia buat kerja. 3 pagi, 2 pagi, 4 pagi, 5 pagi, anggota Petroka, MPB, URB mereka buat kerja. Tahniah pada polis dan juga anggota-anggota bomba. Saya melihat mereka bertungkul rumah, ada yang cedera, ya, untuk menyelamatkan rakyat. PGA. Tetapi saya minta selepas ini, Perdana Menteri tolonglah lihat di mana kesilapannya pakar-pakar kita ni. Perdana Menteri perlu diberikan nasihat yang bijak. Tak boleh buat statement atau keluar statement ini malapetaka di Selangor, satu perkara yang tidak dijangka. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Jadi apa guna kita bayar gaji kepada pegawai-pegawai ketua pengarah bahagian kaji cuaca dan sebagainya. Kita bayar gaji Jusa A, Jusa B, pakar-pakar ini, dan scholars professors yang ada pakar dalam bidang alam sekitar, kaji cuaca, apa mereka buat. Jadi bagi saya, kita jangan asyik sibuk dengan high index journal, Q1, Q2, ya. Benda tu bagus, ya. Kita nak mempertingkatkan empirical and scientific journal, mempertingkatkan kita punya intellectuality dalam research. Tetapi research teori saja, apa guna? Apply researchnya mana? Apply research. Jadi kita nak sesuatu scholar talk scholarly, produce intellectual property, produce product, commercialize. Buktikan macam Jepun, macam China. Tengok China, yang mereka keluar daripada COVID, mereka buat macam-macam, currency mereka meningkat, pelaburan, pembangunan mereka. Takut kita tengok China ni, macam-macam dia buat, empangan besar, empangan dasar laut, empangan atas, macam-macam lah tuan-tuan China ni. Jadi kita belajarlah daripada China, ya. Walaupun COVID datang daripada China, tapi China kita melihat mereka mendominasi dunia. Jadi saudara, mungkin kita boleh pandang ke China dan India, ya. Tapi fokus China daripada kita pandang ke Jepun. Sebab itu dasar pandangan timur itu sudah mungkin tidak berapa signifikan sekarang ini. Kita pandang pada China.
Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada perlawanan, terima kasih kepada pemimpin, scholars, profesor, terima kasih kepada pakar-pakar yang telah banyak membantu menyelamatkan rakyat dan negara ini. Saya sebagai antara orang yang berjiwa rakyat, mahu membantu rakyat, kerajaan dan 33 juta rakyat Malaysia. Sama-sama kita berdoa. Apa yang saya katakan ini demi kepentingan dan kebaikan bersama. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.